Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maklum pada suara sebelum kita mula majlis. Suara jelas ke? نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه ثوابه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأرواح مشايخنا ووالدينا ومشايخهم ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا للروح المرحوم المصنف في هذا الكتاب الإمام النووي وأصوله وما ينتسب إليه أجمعين وخصوصا لهذه النية ولكل نية الخير والسلامة في الدين والدنيا والآخرة شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Khalid, terima kasih di atas maklum balas. Waalaikumsalam Abang Lonzo. Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Itu bukan bunyi burung tu Bang Khalid. Itu bunyi kokah orang ni sembilan panggil. Dia kategori kera lah. Kategori monyet, monyet kera tu. Memang haruk lah kan kalau dia bunyi tu. Pagi-pagi pun haruk. Waktu-waktu subuh tu pun haruk dah tu. Maknanya tu tempat Bang Khalid pun ada lah tu. Kalau bunyi yang sama macam tadi tu. Tu dia. Sebut-sebut bunyi dia.
Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Syukur kita ke hadratillah kerana dan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi bersama-sama. Hari ini kita sambung bicara kitab Bustanul Arifin, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usul ghafarallahu lahu liwalidayhi wa liyamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab yang kalau terjemahan Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah, yang versi cetakan yang baru, muka surat 117 tu ya. Kita dalam bab yang keempat, pada perbicaraan permata-permata yang bernilai. Ini sama ada daripada sudut daripada kata-kata ataupun peristiwa ataupun juga pesanan ataupun juga anjuran atau amalan dan seumpamanya lah. Yang mana kita dalam bab yang keempat lagi, dan sampai kita insyaAllah kepada penghujung bab yang keempat, pada menyatakan kata-kata ulama yang indah ya, ataupun permata yang diseumpamakan permata, batu-batu yang bernilai, yang banyak manfaatnya. Jadi kita sampai kepada muka surat 117 pada permata ataupun kata-kata ataupun peristiwa yang ke-52 tu. Berkata Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari ya. Abi Al-Hawari. Aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata, Abu Sulaiman berkata kepada anak muridnya. Aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini dalam kitab Az-Zuhud. Nanti bukan. Dalam kitab Hilyatul Awliya ada. Jadi ini Abu Sulaiman berkata kepada anak muridnya. Ini perbicaraan yang ke-52 ni tentang ta'dib ataupun pengajaran adab daripada seorang guru kepada anak murid. Antara adab di sini ni termasuk dalam jumlah melatih anak murid itu meninggalkan kesedapan perkara-perkara keduniaan, yang nikmat-nikmat, yang lazat-lazat, dalam tujuan untuk nak berzuhud, nak mendapatkan kezuhudan terhadap perkara-perkara keduniaan, bahkan kegemaran itu dipalingkan tumpuan, hemah, semangat, cita-cita dan usaha tu kepada perkara-perkara akhirat. Jadi kata beliau kepada anak muridnya, kami tidak mencintai orang yang kami cintai kecuali kerana ia taat kepada gurunya. Sedangkan kau tidak mahu mendengar perkataanku, aku telah perintahkan kau supaya kau jangan meletakkan tanganmu ni, yakni jangan makan pada bubuh sarid, yakni satu jenis bubuh yang sedap lah. Qad amartuka alla taftaha asabi'aka fis sarid dhummaha. Maka sekarang angkatlah tanganmu daripadanya ya. Yang ini ni pengajaran adab daripada seorang guru kepada seorang murid. Kemudiannya yang ke-53, Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu melihat kepada anaknya. Lalu beliau berkata kepadanya, sebenarnya aku tahu ada suatu perkara yang paling baik yang ada pada dirimu. Lalu dikatakan orang kepadanya, apakah perkara itu? Sa'id bin Jubair menjawab, dia mati, lalu aku mendapatkan pahala di atas kematiannya itu. Baik.
Ini masih lagi sekitar bicara keredaan. Sebelum daripada tu ya. Ayat ini pada kalau kita tengok pada muka surat 117 tu kan, sebelum 52 tu, yang 51 tu, di situ yang mana Imam Asy-Syafi'i yang dipetik katanya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, yang mana Imam Syafi'i menceritakan telah meninggal dunia seorang anak Sayyidina Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma. Tetapi orang tak nampak beliau tu bersedih, tak nampak kesedihan di muka. Apabila ditanya, beliau pun menjawab, kami adalah keluarga yang bila meminta sesuatu kepada Allah, Allah beri kepada kami, dan bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kami tidak sukai, padahal sesuatu tu yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala nak laksanakan tu perkara yang Allah Ta'ala kasih, maka kami pun pasti reda akan dia. Mana keredaan mereka terletak kepada keredaan Allah. Sepatutnya kita mencontohilah. Jadi antaranya lagi perkara yang bersangkut paut dengan keredaan tersebut tu, begitu juga daripada kisah selain daripada kisah yang tersebut tu, ataupun contoh teladan yang tersebut tu, kita boleh tengok yang kita baru sebentar tadi baca tu. Ini pada ke-53 tu, kisah Imam Sa'id bin Jubair apabila melihat kepada anaknya, yakni yang telah meninggal dunia kan. Beliau pun berkata kepada anaknya, sebenarnya aku tahu ada satu perkara paling baik yang ada pada dirimu. Sebab pada secara adatnya, bila meninggal ni, kematian ni adalah merupakan suatu musibah, perkara yang menyedihkan. Apa yang baiknya? Jadi beliau pun berkata, baiknya apa dia? Dia mati, aku dapat pahala. Begitu juga yang ke-54 tu, tuan-tuan boleh tengok. Kata Abu Hasan Al-Madaini, baca dia Al-Madaini, jangan baca Madaini pula. Berkata Abul Hasan Al-Madaini, Al-Madaini radhiyallahu anhu, pernah seorang berkata kepada perempuan Badui yang kematian anaknya, meninggal dunia, anak meninggal dunia, secara ghalibnya memang sedih lah. Kebiasaannya pada adatnya memang sedih. Kita tu menangis, meratap heba bila kematian anak ni. Kemudiannya bila dikatakan alangkah baiknya kesabaranmu terhadap anakmu, tengok dia tenang, sabar je. Lalu perempuan Badui itu menjawab, sebenarnya kematian bapanya dahulu telah melupakan aku akan segala musibah yang datang selepasnya. Faham? Maknanya sebelum tu, dulu dah pernah menempuh satu musibah yang lebih besar lagi. Ayah dia telah terlebih dahulu meninggal dunia. Maknanya suami, di antara nisbah dalam keluarga lah, antara suami isteri, mestilah suami isteri, anak-anak kan. Antara kematian anak dengan kematian suami tak sama kan. Jadi kalau secara adatnya, kematian suami yang terlebih dahulu tu maknanya sesuatu yang menyukarkan, menyulitkan, kerana dia terpaksa tanggung anak dia secara bersendirian, tanpa suami, nak membesarkan anak-anak dia. Kesulitan yang terpaksa ditempuhi tu, makna buat apa dengan sedih, berpisah, kehilangan orang yang dikasihi lagi, yang sama berkongsi susah senang, suka duka. Yang berkongsi kehidupan, meninggal dunia. Yang merupakan suami beliau, merupakan ayah kepada anak beliau. Jadi makna itu lebih berat lagi lah berbanding dengan yang ini pun payah juga. Tapi maknanya apa yang beliau telah tempuhi terlebih dahulu lebih berat lagi, dan beliau telah mendapat pengertian kesabaran daripada peristiwa yang awal. Maka yang ini yang kali ini lagi mudah lah untuk nak nak beliau bersabar dalam rangka nak menyempurnakan redha terhadap qada Allah SWT. Kita secara umumnya kita redha kepada ketetapan Allah SWT ni, hukum ni wajib. Begitu juga peristiwa yang lanjut tu, yang ke-55 tu. Berkata Musa bin Al-Madaini kepada Ibrahim bin Salam ketika ia bertakziah. Takziah kepada takziah ni asalnya maknanya ucapan menggembirakan hati kepada pihak keluarga yang kematian ahli keluarganya. Tadi timpa sesuatu musibah. Jadi ucapan tersebut tu
Takziah, hukum takziah ni secara umum sunat hukum dia. Jadi sunat tu dalam tempoh 3 hari, ya. Tempoh dalam 3 hari, dalam tempoh kematian tersebut atau dalam tempoh kita baru mengetahuinya lah. Jadi yang ini ni satu kisah. Berkata Musa bin Al-Madaini kepada Ibrahim bin Salam ketika ia bertakziah, menyampaikan ucapan takziah kepadanya. Apakah telah menggembirakan engkau oleh kehidupan anakmu? Ini pada ketika kematian anak Ibrahim bin Salam lah. Apakah mengembirakan engkau oleh kehidupan anakmu sedangkan ianya merupakan bala dan ujian? Dan apakah menyedihkan engkau oleh kematiannya sedangkan di sana ada tersimpan rahmat dan kesejahteraan? Begitu juga lebih kurang dengan kisah selanjutnya. Dan berkata Musa bin Al-Muhtadi bahawa ada seorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabatnya kematian anaknya. Amma ba'du. Adapun selepas itu maka anak seorang selama masih hidup ia merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapanya. Bila ia telah mati maka ia bertukar menjadi doa dan rahmat bagi bapanya. Oleh kerana itu maka janganlah engkau keluh kesah atas kehilangan barang yang menyedihkan engkau, yang merupakan ujian bagi engkau, dan jangan pula engkau sia-siakan apa yang telah diganti oleh Allah kepadamu daripada doanya dan rahmatnya. Jadi ini menunjukkan kisah ini kalau kita lihat secara umum pada adat, bila berlaku kematian sudah kira sebagai perkara yang menyedihkan bagi ahli keluarga si mati. Sedih, secara umumnya sedih. Anak yang meninggal tu isteri, suami, anak-anak, ibu bapa. Namun bagaimana kita nak melihat ia tu sebagai sesuatu merupakan itu yang kita nak melihat sebagai pandangan keredaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya melihat hikmah lah, melihat hikmah di sebalik kematian. Jadi secara umum kita suka dengan kehidupan, namun kita tidak senang dengan kematian. Sedangkan kehidupan adalah merupakan ujian, musibah, kesusahan, pelbagai kesusahan terpaksa kita tempuhi. Namun apabila kematian dia merupakan suatu kerehatan, suatu kesejahteraan daripada ujian-ujian keduniaan, bahkan dia bertukar menjadi doa. Menjadi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ditimpa musibah yang pada secara kebiasaannya ujian kesabaran di situ tinggi, sebab kalau kita lihat ganjaran kesabaran terhadap musibah yang menimpa tu 900 darjat ganjarannya, berbanding ganjaran kesabaran terhadap melakukan amal taat dan meninggalkan maksiat. Kalau kita berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kesabaran dalam Al-Quran ada 3 bahagian. Pertamanya sabar melakukan amal taat, yang kedua sabar meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ditimpa musibah. Sabar melakukan amal taat 300 darjat. Darjat ni di syurga lah, tingkatan di syurga ni jarak antara 1 darjat dengan 1 darjat tu 500 tahun perjalanan. Kemudiannya kalau seandainya sabar meninggalkan maksiat 600 darjat ganjarannya. Manakala sabar ditimpa musibah, sekarang ni kita umum ditimpa musibah belaka semua ni. Kita dalam ditimpa musibah wabak COVID ni, umum kita ditimpa ni. Ni Allah Ta'ala nak bagi kita 900 darjat. 900 darjat tapi dengan syarat sabar. Jadi sabar ni apa dia? Tahammalun nafs alal masyaqqah. Tanggung diri di atas kepayahan. Kita tanggunglah apa kesusahan sekarang ni, PKP, total lockdown dan seumpamanya, pelbagai kesusahan. Kita tanggunglah. Tanggung, dan kita intizar bisabri. Kita menunggu intizarul farji, kita menunggu kelepasan Allah Ta'ala. Kita menunggu Allah Ta'ala angkat musibah ni dengan penuh kesabaran. Tu adalah merupakan amal ibadah, merupakan ibadah. Jangan kita sia-siakan, bahkan kita ganti pula dengan celaan, cercaan, pertikaian. Jadi lazim daripada perkara yang kita sebut sebentar tadi tu membawa kita kepada redha ketetapan Allah dan sabar di atas ujian, dan sebaliknya boleh menyebabkan kita tidak redha, putus asa, dan kita tidak sabar, kita berkeluh kesah, resah gelisah, kita marah, menyumpah seranah dan seumpamanya. Daripada sepatutnya kita
Dengan ditimpa musibah, kita dapat peluang untuk mendapatkan pahala. Sebaliknya, musibah yang lebih besar pula menanti kita, iaitulah dosa. Itu sebab kalau kita lihat kan, antara kita dianjurkan apabila kita mendengar saudara kita ditimpa musibah, kita sendiri ditimpa musibah, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja' tu hukum dia sunat. Dan kemudian kita doakan, Allah makhluf li, kalau ditimpa musibah kepada kita ataupun kepada orang, siapa yang ditimpa tu, kita doakan apa? Minta Allah Ta'ala, ya Allah, Allah ma'jur li, ya Allah, Allah ma'jurhu, ya Allah, berilah ganjaran kepada aku, kepada dia, fi musibah, pada musibah yang menimpa ini, dan berilah galang gantian yang lebih baik lagi daripada musibah yang menimpa ini. Nampak? Jadi musibah adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian adalah merupakan antara ujian yang besar. Ujian dekat atas dunia ni, ujian kesenangan pun ujian, kesusahan pun ujian. Secara umum, apa tiap-tiap perkara yang menyukarkan, yang menyulitkan, yang menyakitkan, sama ada secara hissi, secara zahir maupun secara maknawi, secara batin, dia adalah merupakan musibah. Dari sekecil-kecil musibah sampailah sebesar-besar musibah. Jadi kewajipan kita terhadap musibah adalah sabar. Sabar dan kita redha. Sabar dan kita redha. Ada soalan ke? Muhaddisin mata kaji. Salam. Sabar itu pada pukulan pertama. Macam mana orang itu sabar pada pukulan pertama, tapi lepas berbulan sakit dia merenggut? Gugur kepala sabar dia. Sabar pada pukulan pertama ni, inda sadamatil ula ni, kata baginda Nabi SAW. Mana hakikat kesabaran ini adalah mana ketika kita tu pada permulaan, inda sadamatil ula, ketika rumpuhan pertama, yang pertama ni maknanya ketika kita tu diuji dengan makna kesakitan, kesusahan pada awal dia tu. Jadi kemudiannya, kalau seandainya dia berterusan, maka kewajipan kita tu seterusnya bersabar. Mana ingat, setiap kali kalau kita luput sabar pada ketika kita tu ditimpa musibah, maka kita berdosa lah. Maka kewajipan kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak meluputkan sabar yang telah terdahulu kita sabar. Maknanya keluputan sabar yang kemudian itu tidak meluputkan sabar, ganjaran dia, pahala, kelebihan sabar kita pada awal, ya. Boleh ya, saudara muhajising mata kaji. Baik. Jadi sabar, redha ni tuan-tuan, secara umum redha ni, makna redha ni itulah makna redha tu bahasa Melayu sebut setuju. Redha maknanya setuju. Okey, fine. Ada pun makna dia redha daripada sudut syarak ni, tarkul i'tirad, kita meninggalkan sebarang kritikan. Maka redha dengan ketetapan Allah, hukum dia wajib. Jadi tinggal lagi kita nak perhalusi, dan selalu yang menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat adalah redha dengan qadi dan redha bil maqdi. Redha dengan Tuhan, dengan Allah yang menetapkan ketetapan, ataupun redha dengan qada Allah Subhanahu Taala, dan redha dengan perkara yang diqadakan oleh Allah Subhanahu Taala itu adalah perkara yang berbeza. Redha dengan Allah dan redha dengan apa yang diqadakan oleh Allah tu dua perkara yang berbeza tu. Ya. Jangan kita samakan. Jadi secara umum kita redha dengan ketetapan Allah daripada sudut kehendak Allah, dan juga kuasa Allah merealisasikan yang itu tu hukum dia wajib. Adapun dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan apa yang Allah realisasikan, yang dipanggilkan sebagai al-maqdi, yang itu tu bergantung. Sebab terkadang ada yang Allah Ta'ala tetapkan itu adalah merupakan perkara-perkara keimanan, amal ketaatan, perkara-perkara kebaikan, maka yang itu tu wajib kita redha. Ada pun perkara-perkara yang Allah Ta'ala tetapkan itu merupakan perkara-perkara kemaksiatan,
Perkara-perkara kekufuran yang itu tu tidak wajib kita redha. Bahkan kita tidak boleh redha, ditegah kita redha. Jadi perbicaraan redha dengan Allah ni tuan-tuan, kita berhati-hati. Redha dengan qada, redha dengan maqdi. Jadi maknanya kalau seandainya kita ketetapan Allah SWT seperti kematian, perkara yang pahit, perkara-perkara yang pedih, perkara-perkara yang perit, maka itu ketetapan Allah SWT, kita wajib redha. Adapun daripada sudut keperitan, kesusahan, maka itu kita wajib sabar. Habis. Ke-56, berkata Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari lagi, radhiyallahu anhu, aku mendengar Abu Sulaiman berkata, beliau berlalu 20 tahun lamanya dan aku tidak pernah bermimpi keluar air mani. Maka ketika aku di Makkah, aku membuat suatu perkara. Maka pada malam itu aku bermimpi keluar air mani. Lalu berkata Ahmad bin Abul Hawara, Abu Abi bin Abu Al-Hawari, apakah perkara yang engkau lakukan di Mekah itu? Beliau menjawab, aku telah sembahyang fardu isyak pada malam itu dengan tidak berjemaah. Okey, khair. Baik, yang permata ke-56 ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu kisah yang memberi pengajaran kepada kita tentang perkara yang boleh menyebabkan kita tu ditimpa dugaan ataupun ujian ataupun kejahatan daripada syaitan. Jadi kita boleh ditimpa kejahatan syaitan ini sama ada dengan sebab kita mengabaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tetapkan, perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunat, ataupun terkadang kita melanggar tegahan, ya. Namun kadang-kadang kita dengan sebab kita mengabaikan perkara-perkara fadilah ataupun perkara-perkara sunat, kita boleh terkena dengan kejahatan syaitan. Contohnya pada kisah ini, kisah yang ke-56 ni, kisah ni tentang Abu Sulaiman yang selama 20 tahun tak pernah kena ihtilam. Yang ni apa ihtilam ni? Iaitulah mimpi sampai keluar mani, yang seperti mana dikatakan oleh baginda Nabi SAW bahawa ihtilam itu minasyaitan. Kalau kita mimpi sampai keluar mani ni, mimpi enak, lazat, lena, dibuai mimpi tersebut kan, itu sehingga keluar mani, itu adalah daripada gangguan syaitan. Baik, jadi selama 20 tahun beliau tak pernah kena. Tetapi satu ketika di Mekah, satu malam beliau kena mimpi keluar air mani. Di sisi para salafun salihin, mimpi keluar mani ni dikira sebagai suatu bala. Satu bala, musibah. Kenapa dikira sebagai suatu bala? Kerana rentetan daripada tu ada beberapa kesusahan. Pertamanya, iaitulah bala kesusahan tu nak kena bangun mandi. Nak kena mandi wajib. Bila kena ihtilam, mani keluar, nak kena mandi wajib. Nak malam-malam nak kena mandi sejuk. Jadi, bila begitu kesudahannya tak bangun malam, bangun subuh, maka terluput ibadat malam hari. Yang mana ibadat malam, solat tahajud dan seumpamanya adalah merupakan amalan-amalan orang-orang saleh daripada sebelum Nabi sampailah kepada baginda Nabi SAW. Maka apabila kena ihtilam, dikira sebagai suatu musibah. Kerana daripada itu, rentetan itu tertegah daripada mendapat fadilah yang banyak daripada amal ibadah yang lain. Okey? Maka kenapa beliau kena perkara tersebut? Puncanya beliau meninggalkan solat berjemaah, solat fardu isyak berjemaah. Ketika di Makkah. Jadi ini adalah sebagai isyarat. Banyak lagi, banyak ini sebagai satu contoh, dan banyak lagi sebenarnya amalan perkara-perkara yang lain. Kerana kita mengabaikan sunnah Rasulullah SAW, kita ditimpa kejahatan daripada syaitan. Habis. Kemudiannya,
ke-57. Berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, terkadang engkau menemui seorang yang tidak ada sebarang kesilapan dalam percakapannya, tetapi sebenarnya amalannya semuanya salah. Okey. Berkata Abu Bakar ke-58, tengok dia lebih kurang tu. Berkata Abu Bakar Al-Mashhuli rahimahullah ta'ala telah berkata oleh sebagai ulama yang zuhud, sebenarnya kita sangat mampu bercakap dengan fasih sehingga tidak ada salah, tetapi kita membuat salah dalam pekerjaan sehingga tidak ada yang betul. Berkata seorang ahli syair, lam nu'ta min jahlin walakinnana nasturu wajhal ilmi bil jahli nakrahu annal hana fi qawlina wa manubalil lahna fil fi'li. Artinya, kelemahan kita bukan dari sebab kejahilan, tetapi kerana menutupi ilmu dengan kejahilan. Kita cukup benci jika kita salah dalam perkataan, tetapi kita tidak peduli kalau kita salah dalam perbuatan. Ini ke-57, 58 ni tuan-tuan adalah nak menceritakan tentang betapa kesalahan pada perbuatan adalah lebih memberi mudarat berbanding kesalahan pada perkataan. Ya, salah pada kata-kata juga kemudaratan, tetapi salah pada perbuatan lebih teruk lagi. Pada berbanding kesalahan pada kata-kata. Secara umumnya salah kata-kata pun bahaya juga, mudarat juga. Namun boleh dia dibaiki, kadang-kadang tersalah, bukan saja salah. Tersilap, tersasul, boleh diperbaiki. Tetapi pada perbuatan lebih berat lagi. Jadi ramai di kalangan kita, seperti mana yang Tuan Pengarang quote di sini pada kata yang ke-57 ni, kata Imam Malik radhiyallahu an, kadang-kadang kita boleh jumpa orang yang hampir tak ada kesilapan pada berkata-kata, kata-kata fasih. Berkata-katanya tak ada salah, tak ada tersalah, cakap dia tu lancar, fasih, jelas, petah berkata-kata. Tapi dalam bab beramal banyak salah. Dalam banyak salah. Betul tu juga yang selepas pada tu kan, dibawa pula kata-kata daripada Imam Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Al-Abbas bin Muhammad Ibnu Sulin As-Suli. Kalau kat situ di eja Al-Mashhuli kan, tuan-tuan buat catatan lah pada nuskhah yang terbitan Darul Minhaj, iaitu As-Suli, tak ada Mashhuli. Buat catatan tepi. Abu Bakar As-Suli. Jumpa Abu Bakar As-Suli. Kat situ Abu Bakar Al-Mashhuli. Yang Abu Bakar As-Suli. Kita sangat mampu bercakap dengan fasih, ya betul, sehingga tiada salah. Tetapi kita membuat salah dalam pekerjaan, ini adalah amalan, sehingga tidak ada yang betul. Sepertinya begitu perkataan penyair. Kelemahan kita bukan dari sebab kejahilan, tetapi kerana kita menutupi ilmu. Kita tutup ilmu tu dengan kejahilan. Makna apa? Dengan sebab kejahilan kita tidak nampak ilmu pengetahuan. Kita benci buat salah pada kata-kata, tetapi kita tak peduli salah-salah dalam amal perbuatan, amalan harian kita. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-59 tu adalah merupakan kisah yang menceritakan tentang sebab kejayaan, sebab kelepasan hari kemudian, yang diambil daripada teladan kisah Al-Khalil bin Ahmad selepas daripada kewafatan beliau. Berkata Ali bin Nasr rahimahullah ta'ala, aku melihat Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala dalam tidurku, dalam mimpi lah. Lalu aku berkata dalam hatiku, aku tidak melihat seorang yang lebih bijak daripadanya. Maka aku pun terus bertanya kepadanya, bagaimana Allah telah membalas segala amalanmu? Lalu Khalil menjawab, bukankah engkau telah melihat keadaanku sekarang ni? Sebenarnya tidak ada satu yang lebih berharga daripada perkataan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini baqiyatus salihat. Ini dipanggil sebagai baqiyatus salihat. Yang mana merupakan bekalan ataupun tanaman-tanaman gharais, tanaman-tanaman syurga yang sehingga kita memperbanyakkan. Kemudiannya, dan dalam riwayat yang lain, Ali bin Nasr berkata, aku bermimpi dengan Khalil bin Ahmad, lalu aku bertanya kepada apa yang dibalas oleh Allah dengan amalan kau? Khalil menjawab, Allah Ta'ala telah mengampuni aku
Terus aku bertanya lagi, dengan sebab apa engkau mendapat pengampunan Allah itu? Khalil menjawab, dengan sebab perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dipanggil hauqalah. Hauqalah. Maknanya apa? Dengan makna la haula, tidak ada daya, ini meninggalkan maksiat, wala quwwah, tidak ada kekuatan, ini tidak ada kekuatan aku melakukan amal ketaatan, illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung, yang maha sempurna zat dan sifatnya. Kemudiannya, lalu aku bertanya lagi, bagaimana engkau dapati ilmu engkau, iaitu ilmu arud, ilmu kaedah syair Arab dan ilmu sastra Arab, ilmu-ilmu yang melupakan ilmu-ilmu dia panggil ilmu wasilah, ilmu perantara. Aku dapati semua itu laksana habuk yang berterbangan dan telah bersyair oleh Hilal bin Al-Ala menasihati dirinya sendiri. Saya bela lisanun kana yu'ribu lafzahu faya laitahu fi waqfatil ardi yaslamu wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun taqa wa ma darraza taqwa lisanun mu'jamu. Artinya, selagi akan binasa lidah yang fasih ucapannya, alangkah untungnya jikalau ia dapat selamat di pada mahsyar nanti. Sebenarnya kefasihan lidah belum dapat memberi manfaat jikalau ia tidak disertai oleh takwa, dan orang yang bertakwa akan selamat walaupun lidahnya tidak fasih. Baik, yang ini daripada kisah yang terakhir ni tuan-tuan. Bab yang keempat ni, penutup bab yang keempat ni, Imam Nawawi bawa kisah yang terakhir itu yang pada ke-59 ni. Ada iktibar dia pada diri kita, iaitu kita siap sedialah dengan perkara yang boleh memberi manfaat di hari kemudian. Jangan kita tertipu dengan dunia ini yang fana, yang binasa, dan jangan kita tertipu dengan amalan-amalan yang kita sangka boleh bermanfaat di hari kemudian, tapi rupa-rupanya adalah seumpama debu yang berterbangan. Jadi perbanyakkan bekalan kita amal-amal ketaatan yang penuh dengan keikhlasan dan juga ketakwaan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita kelepasan di dunia bukan dinilai dengan kefasihan ketika kita di dunia ini berkata-kata tanpa ada ketakwaan. Namun dia terletak pada ketakwaan. Kalau kita seorang yang bertakwa, seorang yang buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah dengan penuh keikhlasan, walaupun kita tak fasih berkata-kata, itulah asbab kelepasan kita di hari kemudian. Namun seandainya kalau di dunia ni kita fasih, petah berkata-kata, namun kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah summa na'udzubillah, kefasihan, kepetahan kita itu akan menjadi musibah yang besar pada diri kita di hari kemudian. Kerana kerana kita telah luput asbab kelepasan di hari kemudian, iaitu ketakwaan. Habis, selesai bab yang keempat. Kita tengok sikit bab yang kelima, bab yang terakhir. Kalau nak ikutkan dalam susunan, dalam kitab, dalam teks yang prima dalam bahasa Arab, kitab ini dia 4 bab. 4 bab. Tapi kitab ini yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini disusun 5 bab. 5 bab. Jadi perbezaan dia, bab yang kelima ni sebenarnya mengandungi 2 bab. Kalau dalam susunan dalam kitab Arab, dia 2 bab, bab kelima ni. Bab yang pertama adalah daripada bab 1 sampai bab 3, tu bab pertama. Yang bicara tentang ikhlas, benar, ya. Bab 1 sampai bab 3. Bab yang keempat tu bab yang kedua. Bab yang kita baru selesai tu bab yang kedua. Bab yang kelima ni adalah merupakan bab yang ketiga. Dan dalam bab yang kelima ni ada 2 fasal. Fasal yang kedua tu adalah bab yang keempat. Jadi kita hampir sampai kepada penghujung. Bab yang kelima ini, saya tidaklah bercadang untuk nak menghabisi secara keseluruhan, nak bahagian yang cerita, bahagian belakang tu. Jadi kita lihat bab yang kelima ni, Imam An-Nawawi rahimahullah sebut babun fi zikri karamatil awliya wa mawahibihim. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim.
i'lam anna mazhab ahli al-haqqi isbatu karamatil awliya'i wa annaha waqi'atun mawjudatun mustamirratun fil a'far wa yadullu ala zalik dalailul uqul wa saraihul nuqul. Baik. Jadi bab yang kelima ini, bab yang terakhir, ada terbagi kepada dua fasal. Fasal yang pertama ni pada menyatakan karamah para wali dan keistimewaan para wali. Fasal yang kedua akan dibawa kisah-kisah karamat awliya, karamat para wali tersebut. Jadi insya-Allah dalam bahagian inilah kita akan mendapati apakah penjelasan tentang apakah pengertian wali, siapakah wali, dan apakah itu karamat, pengertian karamat, apakah itu karamat wali. Jadi secara umumnya Imam Nawawi menyatakan bahawa mazhab ahlul haq, mazhab yang benar, iaitu ahli sunnah wal jamaah daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendapat yang benar, pegangan yang benar adalah mensabitkan, menetapkan kewujudan awliya, para wali, dan juga karamatul awliya, karamat para wali. Tinggal lagi ada beberapa perkara yang diperselisihkan, insya-Allah akan dibawa perbicaraannya dalam bahagian inilah. Jadi terlebih dahulu Imam Nawawi membawa firman Allah daripada surah Yunus ayat 62 sehingga 64. Seperti mana yang kita baca tadi, pengertiannya, perhatian. Sesungguhnya wali-wali Allah, nampak tu disebut wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa dia? Itu siapa nanti depan kita bagi apa pengertian wali. Awliya'illah la khaufun alaihim. Ciri mereka itu tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan tak ada kesusahan, kesedihan ke atas mereka itu. Allazina amanu, mereka ialah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Wattaqu, allazina amanu wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Mana apa bertakwa? Yakni orang yang menjunjung titah perintah Allah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Lahumul bushra fil hayati dunya, bagi mereka itu khabar gembira, berita gembira pada kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirati, dan di negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada gantian, tidak ada pertukaran bagi kalimah Allah, yakni keputusan Allah, ketetapan Allah. Dan yang demikian itu sebenarnya keberuntungan, demikian khabar gembira kehidupan dunia adalah merupakan suatu ataupun demikian itu kehidupan wali yang bertakwa, beriman, bertakwa, itu adalah merupakan kejayaan yang, keberuntungan yang besar. Kemudian kata beliau, dalil karamah pada akal dan nakal. Ketahui olehmu bahawasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mengisbatkan. Mengisbat ni mensabitkan. Maknanya kita tidak menafikan. Kita tidak menafikan. Orang yang ingkar karamah apa hukum? InsyaAllah nanti depan kita jumpa. Sabar. Kata bahawa maka karamah itu ada sesuatu ketahui olehmu bahasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mengisbatkan karamah bagi wali-wali, dan bahasanya karamah itu wujud yang berterusan dari masa ke masa, dan telah datang pada menyatakan yang demikian itu dalil akal fikiran, dan juga dalil nakal. Dimasukkan dengan dalil nakal ni daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Adapun dalil akal, maka karamah itu adalah sesuatu yang mungkin adanya, dan berlakunya karamah itu pula tidak membawa kepada menolak salah satu daripada asas-asas akidah. Wajiblah kita mensifatkan Allah Ta'ala dengan berkuasa mewujudkan karamah tersebut. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka ia adalah seperkara yang harus terjadi.
Adapun dalil nakal, maka banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkannya. Di antaranya firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah Siti Maryam ila akhiri. Baik. Jadi sebelum kita lanjut pada perbicaraan ini, satu perbicaraan yang panjang. Dan perbicaraan yang saya kira penting dan sampai kepada kemuncak perbicaraan pada kisah pemuncak perbicaraan dalam kitab Bustanul Arifin inilah. Ya. Dia melibatkan beberapa perkara. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang lah. Namun beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian tu, nanti balik tuan-tuan baca dulu kisah yang dalam bab yang kelima ni. Yang kita nak berikan perhatian kepada definisi wali dan juga definisi karamah. Dan juga apakah perbezaan di antara wali dengan Nabi. Begitu juga apakah perbezaan di antara karamah dengan mukjizat. Begitu juga dengan sihir istidraj. Jadi saya rasa untuk pertemuan kita pada kali ini sampai sini dahulu. Terlebih terkurang tu harap dimaafkan. Salah silap saya tu harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khuzani rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwartal arda wa sama' bin nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya' kama hi, Allahumma arinal asya' kama hi, Allahumma arinal asya' kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.